Teacher share dulu. Ada lagi bapa-bapa ketui tu tak mau hantar homework tu. Teacher bukan orang yang sebenarnya bukan strict lah sebenarnya buat homework ni, tapi sebab kita PDPR kan. So PDPR tak boleh nak evaluate based on apa? Based on homework lah. Kalau dia buat ni baru kita tahu ni kalau tak hantar lah. So maknanya dia dah lost tu sebenarnya. So macam mana tu? Nak tunggu bersih muka ke pun nak kena piak ni? Tak boleh bersih Okay, siapa yang dah hantar ni kebanyakannya yang E ni betul lah. Maknanya dia faham lah tu kan. Yang teacher kata E ni tolong buat. So E tu jawapan dia macam mana? Ramai yang dapat macam ni kan. Dia macam ni. Okay, macam biasa teacher ulang lagi. Mesti ada label. Label tu mesti dengan unit. Banyak kali teacher ulang ni sebab tak nak awak hilang markah dengan sia-sia lah. Maksudnya benda ni tak fikir pun tak apa. Tak payah fikir kan, tulis je. Kena ingat je. Kalau nak fikir tu calculation, nak kena fikir kan. Yang ini pun nak kena fikir macam mana graf dia jadi. Okay, so untuk eksperimen E, teacher bagi jawapan je and then you kena study balik lah kenapa jadi macam tu, siapa yang tak dapat lagi. Okay, graf dia macam ni lah. Gini. So, tarik lagi lah nak bagi. Alamak, kalau tarik tu dia mesti ni. Graf tu panjang sikit lah. Okay. Sini. Bagi sama sebab number of mole dia sama. Okay, tapi jangan lupa labelkan graf yang mana satu ni. Yang steeper ni graf apa? Graf 1. Sebab dia pakai apa ya? Dia pakai ni, catalyst kan, faktor dia catalyst. Bila dia pakai catalyst, so ROR dia tinggi, so dia kena steeper lah. Kalau nak tahu steeper ke tak, pastikan dia lagi dekat dengan Y axis. So yang ni eksperimen kedua. So label macam tu, jangan label kat sini jangan label kat sini. Ni jangan. Sebab tak boleh nak beza graf yang mana satu. Okay, baik. Terus pergi ke soalan D. Soalan D ni dalam trial suka keluar dalam trial. SPM pun pernah keluar banyak kali. Okay, D ni awak kat sini. Special case. Kenapa special case? Teacher buat kat tepi ni. Tolong salin nanti hantar kat teacher macam biasa. Snap hantar kat teacher. Okay, kita pergi kat tepi ni lah sebab teacher nak tulis kenapa dia special case. Okay, pertama sekali bila kita nak buat graf, teacher ulang lagi bila kita nak buat graf, dia suruh sketch, kita mesti consider dua benda iaitu gradient dan juga height dia, ketinggian dia. So gradient ni nak tahu macam mana? Gradient ni yang turun yang macam nak naik bukit tu. Ni. So gradient ni kena tahulah dia kena steeper ke, dia less steeper ke, less steep ke kan. So dia based on apa gradient ni, kita kena tengok faktor. Siapa yang tinggi ROR dia mesti lagi steeper, dia lagi dekat dengan Y axis. Teacher dah terang betul-betul dah ni. Ni lah lagi steeper kan. Okay, so kalau ketinggian nak tengok apa? Tengok number of mole. Kalau sama ketinggian tu, itu yang ada dua graf yang akan jadi sama last kali tu kan. Kalau berbeza number of mole, satu akan jadi gini, satu akan jadi gini kan. Sebab apa jadi macam ni? Sebab number of mole dia. Ni satu tinggi macam ni kan, satu tinggi ni. Okay, so sekarang ni kenapa special case kat eksperimen 1? Okay, kita baca eksperimen 1 ni. Okay, so dia kata excess zinc powder. Okay, kita ada 4 faktor kan untuk kita tahu gradient ni nak jadi macam mana. Eksperimen 1 dengan 2 ni gradient ni siapa yang steeper, siapa yang tak steeper kan. So kita tengok faktor. So pertama ada 4 faktor. Okay Kak Ani. Okay, ada 4 faktor. So tengok yang pertama. Excess zinc powder. Okay, adakah soalan ini melibatkan faktor size? Tengok pula eksperimen kedua. Kalau dia faktor size, yang kedua tu mesti dia pakai berlawanan dengan dia kan. Okay, kalau ni powder, adakah ni granulated ke? Tak, dia powder juga. So dia bukan factor size lah sebab dua-dua pakai powder. Okay, so kalau volume, kalau tengok volume bukan factor. So bagilah volume apa-apa pun dia tak bagi kesan lah. Dia hanya bagi kesan pada number of mole je. Factor tak, dia memang bukan factor Okay, so next.
Okay, so concentration factor tak? Concentration factor juga. Okay, adakah dia ni factor concentration? Kita tengok. Dia pakai 1.0 mol per dm cube kan? Yang ni pun pakai 1 mol per dm mol per dm cube. Air mana factor dia? Nak kata pakai suhu, dua-dua tak ada suhu. Nak kata pakai catalyst, dua-dua tak ada catalyst. So apa nak kena buat kat sini? Buat macam ni. Okay, eksperimen 1. Macam biasa teacher akan buat volume dengan tu kan. Volume dengan apa nama satu lagi tu, molarity kan. Yang teacher biasa jawab lah. 25 dengan 1.0. So awak expect macam ni. 0.025 mol. Okay. Bila pergi kat factor, awak tengok semua sama. So apa yang perlu jadi factor? Awak tulis sini. None, tak ada. Tak ada sebenarnya factor dia. Memang tak ada pun. Itu yang kita kata special case tu. Okay, and then eksperimen kedua. Benda yang sama kan. Okay, volume 25, molarity, tolong salin ya. Ni keluar balik nanti masa form 5 nanti nak ulang balik. Tak adalah awak rasa macam tak pernah jumpa. Kalau kata macam pernah dengar, at least pernah lah dengar. Okay, factor tak adalah, tak ada. Okay, kita tengok apa sebenarnya yang beza sebenarnya. Kenapa dia special case? Okay, tengok kat sini penggunaan acid. Acid dia berbeza. Siapa boleh bagi tahu teacher dia berbeza dari segi apa nak cakap tu? Apa beza HCl dengan H2SO4? Dua-dua acid tapi apa beza dia? Siapa tahu? Kita dah belajar dah chapter 6. Apa beza HCl dengan H2SO4? Siapa ingat? Nah, Eriza ingat tak Eriza? Apa? Ain ada cakap apa tu? Yang tu tadi yang ada H2 lepas tu H2 satu. H2 sikit. Sebab teacher tak ada earphone. Teacher duduk kat jambatan bising. Cakap kuat sikit. Apa nama monokrotik ke apa? Ya, betul. Excited. Betul itu. Kita kaitkan dengan ni. Basicity. Basicity of acid. Siapa yang tak tahu, sepatutnya jangan cakap tak tahulah, kecil hati. Sebab teacher dah ajar. Basicity, tak apa, mesti ada yang tak tahu tu. Basicity of acid kita dah belajar dalam 6.1 tak silap teacher. Kita ada belajar tentang monoprotic, jenis-jenis acid kan, diprotic dan juga triprotic. 3 ni je yang ada. Alkali tak ada. Kita tak ada belajar tentang basicity of alkali, tak ada. Okay, apa beza dia? Kalau monoprotic, teacher buat kat atas Monoprotic ni adalah asid yang macam ni. Yang macam ni. Kenapa dia panggil mono? Dia 1 mol. Kat mana 1 mol tu? Okay, teacher buat gini. Teacher pecah dia. Bila dia ionize, dia akan jadi gini. Kat mana 1 mol kita nak tengok tu? Kan asid kan? Asid mesti kita tengok kat H+. Berapa mol setiap kali dia ionize? Dia akan ionize 1 mol sahaja. Okay, kita pergi kat nitric acid. Kenapa nitric acid ni pun monoprotic? Bila dia ionize, dia jadi gini. Ni. So kenapa dia monoprotic? Mono ni satu. Satu apa? 1 mol. Bukan 1 bini. Di tu poligami lah. Diprotic dan triprotic tu dia poligami. Dia ada 2 dengan 3. Ini seorang je setia. Okay, ni H+. Kita tengok pada ni sebab acid kan. Kita cakap tentang acid, mesti tengok pada H+. So berapa mol dia setiap kali dia ionize? Dia ionize 1 mol sahaja. Macam mana teacher tahu ni 1 mol je? Sebab ini memang dah balance dah. Ni dah balance dah ni. Okay. So kita pergi kat diprotic pula. Ni kena ulang semua kan. Okay, diprotic. Diprotic H2SO4 sahaja contoh yang diberi dalam yang biasa kita gunalah dalam SPM punya contoh kalau dia kata suggest ke apa kan. Okay, so kenapa yang ini H2SO4 ni dalam kategori diprotic? Di ni bermaksud 2 2. So kita buatlah kita ionize kan dia jadi ions. Bila ionize dalam air tu kan dia jadi H+ juga. Tambah SO4. Air kat mana dia jadi 2 mol. Jangan lupa apa-apa equations yang awak buat, tak kisahlah dia ionic ke chemical equations ke ionic equation ke, dia mesti kena balance.
So tak balance lagi ni sebab H2 duduk kat sini ada 2. Sini satu je lah SO4 tu kan. So letak 2. Kita balancekan dulu. So bila kita balance, kita tengok kat sini. Ni adalah 2 mol. So nak maksudnya H2SO4 ni, diprotic acid ni, setiap kali dia ionize mesti 2. Maksudnya dia lagi kuat sebenarnya dari segi ionization tu, yang mana lagi cepat produce H+ and lagi banyak H2SO4. Kita belajar situ je, tak belajar detail lah. Kita just tahu monoprotic diprotic disebabkan ini. 1 mole of hydrogen ions is ionized when per molecule. Ingat balik pada maksud definition untuk setiap tu lah, diprotic dengan monoprotic, kita kena mesti cakap berapa mol yang dia ionize and per molecule hujung sekali kena sebut. Sebab apanya? Dia maksudkan setiap molekul yang masuk dia mesti ionize. Ionize berapa mol? Kalau monoprotic 1 mol, kalau diprotic 2 mol. Bila 2 mol ni dia jadi double lah dalam segi apa-apa reaction point. Okay, tak apa tengok kat sini. Kita tak nak detail sangat, nanti kan awak pening. Okay, so awak kena faham yang ni lah. Kalau tak ada faktor, kalau tak ada apa-apa faktor terlibat, dia mesti tentang basicity. Setakat tu itu je lah soalan nak buat susah sikit pun, nak bagi tricky sikit pun. Kat situlah dia mesti special case, mesti tentang basicity of acid. So sekarang ni kita tahu kat sini lah, teacher dah bagi tahu kan, so kena tahu dah lah kan. H2SO4 ni adalah diprotic. Okay, so yang HCl ni adalah monoprotic. So bila mana kita nak buat graf tu nak dapat markah, label dulu. Dia blur benda lain, biarkan tu. Kalau blur kat sini, biar dulu. Awet ni dulu. Setakat ni lah, kalau ni pun dia bagi markah tapi tak tahulah silibus sekarang ni skema dia macam mana, tapi tak apalah, kita buat je, labelkan je dulu. Okay, so macam mana nak buat ni? Dari segi graf dengan number of mole. Okay, untuk special case basicity of acid, semua benda akan jadi double untuk diprotic dari segi ketinggian dan juga gradient. So dia akan jadi macam ni Okay. Satu lagi gini. So kita dah boleh abaikan yang ini. Sebab dia special case, sebabkan dia acid, diprotic dan monoprotic. Yang diprotic tu dia akan jadi double dari segi dua benda tu lah. Dari segi gradient dia akan jadi steeper daripada yang gradient satu lagi tu, yang mono tu. And then ketinggian dia akan jadi double. So macam ni lah. So label lah 2 dengan 1. Okay, ni betul. Yang jadi salah macam ni. Kalau buat gini cuba kat bawah lah terhide dia punya space. Okay, yang salah jangan buat macam ni. Teacher kata double kan? So jangan buat gini. Label apa label. Lepas tu teacher kata dia mesti lagi ni kan, lagi tinggi kan kalau yang ada ni. Jangan buat rapat sangat. Ni pun boleh jadi salah. Sebab reason dia, sebab ni macam tak nampak double. Ni macam lebih kurang double. Jarakkan lah maksudnya. Okay, sekejap teacher nak cari reason sekejap. Reason kenapa basicity ni. So ni, pandai-pandai lah buat nota awak tu lah. Teacher mengata-kata kan. Sekejap, teacher ada tulis reason tu. Sekejap ayat proper sikit. Sabar ya. Nak salin ke tak tu? Mana reason teacher tulis dah. Okay, sini buat reason reason kenapa basicity tu jadi graf dia jadi twice. Ni teacher cari. Okay, alright buat ini tolong salin. In this case merujuk pada case D tu. In this case, okay, so the concentration of H plus ions in diprotic acid is twice. Twice tu double lah, 2 kali ganda Twice the concentration of H plus ions in monoprotic. Setakat tu je. Tak payah nak belajar detail sangat. Banyak benda lagi nak ni fikir. So ini. So bila reason dia kata concentration dia jadi twice sebab dia ionize 2 mol. So lukisan kita pun faham tak, logik lah, dia kena logik lah.
double lah, nampak macam double lah ni. Ni macam terlalu dekat. So jangan buat macam ni tolong buat gini. Tolonglah take note kat situ. Lepas ni macam kalau lupa senang refer balik kat nota tu. Oh patutlah, macam tu. Okay clear? Ada soalan tak? Clear tak? Respon ada clear tak? Semua ada dah. Clear teacher. Okay. Alright, so jom kita pergi kat satu lagi part sebelum Allah teacher bila kita nak move on pergi topik lain ni. Sabarlah kejap Okay, teacher nak pergi kat nota teacher ada share dah. Sebelum ni nota teacher kat atas tu kan. So kalau siapa yang dah ketinggalan dia tak pernah buka nota teacher pun pergilah kat atas tu. Pergi awak scroll lah Telegram tu, check search tu, carilah nota unit 7 Okay, so nota ni teacher ada pilih-pilih soalan tau. Pilih-pilih soalan maksudnya teacher kalau pergi kat reference book dia terlalu banyak soalan kan. So kadang-kadang soalan tu berulang, dia just suruh kita praktis lah, tak ada masalah. Tapi nota teacher ni teacher pilih yang betul-betul boleh ni lah, boleh kita revise sikit lah, tak banyak macam reference book. Okay, siapa yang ada buku spotlight, teacher memang ambil soalan daripada spotlight ni lah. So apa benda yang teacher nak pergi ni, soalan example 9. Example 9. Kenapa? Sebab dia ada satu benda yang hanya ada dalam topik ROR dengan ni. ROR, sekejap ROR dan ROR form 4, rate of reaction Teacher suka panggil ROR sebab pendek. Satu lagi dalam tajuk termochemistry ni awak belajar masa form 5. Okey, apa benda yang teacher kata ni? Ada satu nama iaitu limiting reactant. Tapi limiting reactant ni kita tak bagi jauh sangat pun. Sikit sahaja. Ni nanti masa matrik baru awak jumpa dan awak belajar secara detail lah. Siapakah access reactant, siapakah limiting reactant. Best tajuk ni. Cuma dia ni macam satu subtopik tapi dalam matrik nanti, lepas SPM nanti belajar Okey, kalau ambil sains lagi lah. Okey. So dalam tajuk dalam ROR dia ada sentuh sikit pasal limiting reactant. So limiting reactant tu apa? Reaktan yang melimitkan produk. Okey, tak apa yang itu. So limiting reactant ni macam mana boleh terjadi ataupun ada dalam soalan bila ada 2 mol yang terlibat. Okey. Slow bila ada 2 mol yang terlibat. Okey, kita pergi kat soalan example 9. Okay, example 9 ni dia suruh kita sketch graph. Okay, sketch graph Okay. So sekarang dalam ni ada pengiraan sikit sebab graf ni dia minta kita labelkan volume of carbon dioxide gas. Kadang-kadang soalan minta. Okay. Bila kita nak label ni volume of carbon dioxide gas, kita kena kira. Macam mana dapat volume of gas ni daripada ni. Volume over molar volume ni, formula ni. Sebab dalam ni mana ada data tentang yang bagi tahu volume of gas yang dia produce kan. So kita boleh cari sendiri macam mana pakai formula ni, volume over molar volume. So molar volume dia akan bagilah dalam soalan volume yang kita nak cari. And then number of mole ni yang kita kena kira. Ni dah bagi dalam soalan. Ini yang kita kena cari. Ni yang kita kena kira. So bila nak melibatkan number of mole, tiba-tiba dia bagi kita 2. A dengan B number of mole. So macam mana nak pilih ni, nak masukkan dalam formula ni? Ada 2 number of mole yang berbeza. A ke B? Ni yang kita kena cari limiting reactant. Kalau nak tahu lebih dalam pasal limiting reactant ni, awak boleh pergi kat YouTube. Dia ada ajar memang topik limiting reactant. Tapi tak payahlah teacher selalu macam tak galakkan. Bukan. Takut awak rasa terbeban banyak benda. Tapi siapa yang berminat boleh pergi kat video Okay. So fokus kat sini. Macam mana dapat number of mole yang 2 number of mole tu? Okay, kita pergi kat soalan ni. Eksperimen 1 dan 2 dia bagi 10 gram. Dia sebut mass. Dia sebut. Kalau pergi kat contoh teacher bagi ni, dia tak cakap pasal mass pun. Dia cakap ketulan besar, ketulan kecil macam tu je.
So bila nak kira number of mole hanya berdasarkan ni sahajalah. Volume dengan molarity je kan. Biasa teacher buat kat soalan ni kan molarity dengan volume dapat number of mole. Tapi bila soalan macam ni dia keluarkan, dia bagi tahu mass. Bila bagi tahu mass automatically kita boleh cari mole. Sebab mass ni nak cari mole ni mass over molar mass. Molar mass ni memang kita boleh cari sendiri. Soalan tak payah, soalan just bagi tahu mass setiap elemen sahaja. Kita boleh cari sendiri ni. Ni memang kena mahir dah ni molar mass kan. Okay, bila dia bagi mass je confirm dah boleh number of mole. Okay. So apa lagi? Macam mana lagi cara nak kira number of mole? Baca. Ni. Dia bagi juga volume dan juga concentration. So bila dia bagi volume dengan concentration pun cukup information untuk kita cari number of mole. Pakai 1000 lah sebab dia bagi cm cube kan. So ada dua cara untuk kita cari number of mole. Bila dua cara, so akan ada dua jawapan lah. Dua jawapan mole. So bila nak kira volume, macam mana nak pakai number of mole yang mana satu? Okay, disebabkan itulah kita kena cari limiting reactant. Okay, tapi tak ada apalah tu. Dia akan bagi tahulah macam mana nak cari kan. Berbalik pada soalan ni, dia cakap pasal apa? Sebab nak sketch graph kan. Dia pakai faktor apa ni baca dulu. Set 1 granulated, set 2 powder. So dia pasal size lah. Sepatutnya ada satu faktor je kan. Okay, kita check lah. Concentration sama. Okay, so dia bukan faktor concentration. Suhu pun sama. And then dia tak ada catalyst. So dia bukan suhu, catalyst, dia bukan faktor suhu dan catalyst. So adalah faktor size. So siapa yang patut jadi steeper? Eksperimen 2. Okay, tapi dari segi number of mole, kita akan ada jumpa dua number of mole. So tak tahu nak pilih yang mana. Tak tahu pilih yang mana kan. Okay. So ni Meh tengok kat sini macam mana nak cari limiting reactant. Awak buka nota teacher, awak tengoklah. Ni. Tapi ni teacher explain. Okay. Disebab kat sini awak dah boleh detect kat sini awak dah boleh detect dah ada dua number of mole. So bila awak dah boleh macam mana nak tahu ada dua of mole? Kalau dia bagi mass dengan volume dengan concentration tu lah. So kat sini boleh dah try buat tengok solution dia. Okay, bila keluar number of mole, dua number of mole, so buat macam ni. Buat dulu chemical equation dia. Okay, buat chemical equation dia. Teacher buat kat sini lah, macam tak clear sangat je sebab dia dah tulis dah. Tapi teacher nak cakap kadang-kadang ada satu tahun tu tak keluar langsung pun pasal dia ni. Dia jarang-jarang keluar. Cuma teacher kena ajar juga. So at least nanti tak adalah isu kata teacher tak cover kan. Sebab dia boleh jadi keluar juga. Okay then. Okay, tengok balik kat sini. Tengok balik kat sini Okay, information yang dia bagi kita adalah tadi 50 cm cube kan, volume kan. And then molarity dia 0.5 kan. Gini. Okay, then calcium carbonate dia bagi pasal mass. So mass 10 gram. Okay, 10 gram. And then molar mass untuk calcium carbonate boleh kira dia mesti kena bagi. Ni 100 gram per mole. Ni. Okay, so kat sini ni boleh kira number of mole, ni pun boleh kira number of mole. So kira kat sini. Okay, untuk HCl and kita pakai formula lain kan. And sebab dia ada volume dengan molarity, so pakai step ni. Sebab tu tulis number of mole of HCl and equal to MV over 1000. So masukkan. So kita dapat ini. Itu mole yang pertama. So yang kedua adalah refer kepada number of mole calcium carbonate kan. So tengok kat sini. So number of mole calcium carbonate and is equal to mass over molar mass. Sebab information yang kita ada pasal mass dengan molar mass. So dapat satu lagi number of mole. So kat sini kita kena buat keputusan tu. Jangan buat istikharah sebab kita istikharah ni sebab tak tahu jalan. Ni sebenarnya ada jalan dia. Iaitu limiting reactant kena pilih smallest number of mole. Okay, so limiting reactant salah hijaz tu. Limiting reactant pilihlah smallest number of mole. Yang mana satu? Yang ini, HCl. So sebab tu kat sini HCl is a limiting reactant. Secara detail teacher tak bagi tahu kenapa dia limiting reactant. Teacher tak ceritalah maksudnya. Dia ada nanti belajar masa kat matrik nanti
Dia sebab dia melimitkan produk. Habislah produk. Okay. So untuk site awak ni yang sekarang ni, form 5 ni, awak just fikir limited reactant bila ada 2 number of mole, cari limited reactant. So macam mana nak tahu limited reactant? Pilih yang smallest number of mole. Itulah limited reactant kita. So bila dah tahu limited reactant kita, so kita gunakan 0.025 ni untuk dapatkan volume of carbon dioxide. Sebab ini kan change in the quantity kan, yang ada dalam graf tu mesti volume kan. So volume ni kena tahu berapa. So kira pakai formula volume over molar volume ni kan. Ni kan, so dapat 300. 300. So sketch lah macam biasa. Berdasarkan yang teacher ajar lah. Siapa yang perlu steeper, siapa yang less steep, and then siapa yang perlu disebabkan number of mole tu tengok kat sini. Dua-dua ni kita ambil 0.025 kan, and then dua-dua ni sama je kan pakai kan. So dua-dua pakai dapat 0.025 Inilah apa kat gua, kau tahu pergi tengok sini Tengok check satu-satu. Tapi kalau boleh salinlah apa yang teacher cakap ni. Sebab ni tak bagi tahu pun kenapa dia pilih HCl. Ni. Ambil smallest number of mole. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, teacher nak pergi kepada application. So yang ni tak apalah, soalan teacher pun dah banyak dah. Okay, so hari ni memang ngam lah 10.30 pergi pada subtopik yang baru 7.3 and collision theory 7.4. Tapi macam kelas H pun tak sempat habis collision theory tu. Next class teacher habiskan. So minggu ni memang habis chapter 7 lah. Habis chapter 7 lah. Okay, ada soalan tak pasal limiting reactant? Banyak dah. Lutfi Amir. Teacher. Lutfi tidur ke? Tak, teacher. Ada. Ada. Kalau Lutfi tidur, report kat ayah Lutfi. Ayah Lutfi garang. Okay, kalau tak ada apa-apa, teacher terus pergi kepada 7.3. 7.3, ya Allah. Awak baca je. Baca je. Tapi teacher akan explain lah, macam tak adalah lepas tangan gitu kan. So 7.3, kemungkinan unit kimia nak minta student buat satu video, pendek je, video yang boleh kaitkan dengan faktor dalam daily life. Contoh, student buatkan satu aplikasi yang awak rasa awak apply sebenarnya faktor awak ni dalam kehidupan seharian. Contoh teacher bagi. Contohlah kita minta pelajar buat video kan. Okay, so videonya awak pilih gula lah senang. Okay, gula. Bila gula, faktor size lah. Okay, faktor size. Kan ada gula kasar dengan gula halus tu kan. Okay, and then awak nak cairkan dia jadi air gula. So awak kena pakai air yang sama lah. Suhu dia jangan pergi pakai suhu lain pula. Kalau suhu lain dah faktor lain pula. Kena ada satu faktor sahaja dalam video awak tu. Kalau focus size, so ini dua-dua pakai room temperature lah ataupun air biasa, air pahit je. Okay, and then gula kan ada gula kasar kan, ada gula halus. So awak masuk yang kasar dengan halus, and then awak pun tunjuk kat teacher, awak record time taken tu. Record lah berapa tu, pakailah apa-apa pun. So awak pun start lah, okay, awak pun masukkan gula kasar dengan gula halus. So kau nak minta tolong adik ke mak ke, nenek pun tak apa, boleh. Asalkan video tu jadi. Okay. So buatlah gula ni kat sini, gula halus kat sini. So awak pun kacau. Okay, kalau kacau, siapa kalau ikut saiz kita belajar saiz yang kecil kena dissolve dulu kan. Faktor sebab ROA dia tinggi. Okay, so awak kena proof lah. Awak tunjuk time taken, gula halus ni masuk pun kena masuk sama lah. Jangan masuk satu sudu, dua sudu lain pula. Okay so awak kena proofkan bahawa yang halus ni mesti dissolve dengan lebih cepat berbanding yang kasar. Tu yang contoh-contoh video tu. Ikutlah banyak jenis. Kena kreatif lah kat sini. Tapi paling senang pakai size, pakai concentration dengan suhu lah.
Catalyst susah. Kalau buat tapai tak apa juga, tapai dia ada catalyst dia kan. So inilah kalau jadilah kita suruh student buat lah, so awak boleh fikir-fikir lah. Video tak boleh sama. Dalam classmate awak tu, antara classmate tak boleh sama. Kalau gula takkanlah 15 orang pakai gula. Yang lain tu pakai benda lain, tak boleh lah. Semua kena ada idea kreatif lah, kena kreatif. Okay so mungkin teacher bagi tahu awal-awal. Okay, so sekarang ni kita pergi kat faktor yang apa yang aplikasi yang kita gunalah dalam daily life. Sikit lah sebab kita nak fokus pada collision theory. Okay, the size factor. Okay. Contoh size factor dia selalu yang dia suka bagi contoh adalah ubat untuk orang gastrik. Antacid tablet teacher tak pernah tengok pun sebab teacher tak ada gastrik, alhamdulillah. Okay, so tablet ni besar. Tablet tu pill kan? Okay, and then treat gastric. Okay, dia kata doktor advise patient to chew the tablet tu instead of swallowing dia. Maksudnya doktor akan advise patient dia untuk kunyah ubat yang dia bagi dalam ketulan besar tu, kunyah. Berbanding kita kemam. Kemam tu yang kita hisap sampai lah habis. Lambat kan? Dia suruh kunyah. Kenapa? Sebab bila kita kunyah, dia akan cepatkan reaction dengan asid dalam perut tu. Bila orang gastrik ni kan, dia asid banyak dalam perut tu, yang dia sakit perut tu. Sebab tu orang gastrik ni pagi-pagi kena makan kan. Sebab dia takut asid tu banyak dalam perut tu. Okay, so dia ada satu ubat untuk legakan gastrik. So doktor advise patient untuk kunyah dia bagi cepatlah dia bertindak balas dengan asid tu. So cepatlah gastrik tu lega. Okay, so ini. Kenapa? Kalau kita mungkin dengar doktor, oh ya ke doktor? Kena kunyah. Gitulah habis sampai situ kan. Tak ada bertanya, boleh tak doktor terangkan secara teori kenapa doktor suruh saya kunyah? Saya tak puas hati ni. Kena tanya gitu. Okay, tapi kita dah belajar kan. Kita dah belajar sebenarnya. Doktor suruh kunyah sebab boleh, bila kita kunyah, tablet tu akan hancur jadi smaller pieces. Bila smaller pieces, dia akan increase total surface area. Total surface area exposed tu bermaksud luas permukaan yang terdedah pada tindak balas tu lah. Tindak balas tu kan. So lagi cepatlah dia recover kita gastrik tu. Tu reason dia. Secara teori ni lah. Ni kalau doktor betul, saya tak ingat. Doktor lemah. Cakap doktor lemah sebab tak tahu reason. Saya tahu sebab saya belajar kimia. Konon lah. Jangan cakap itu kecil hati doktor. Okay, so pergi kat sini pula. Ni tindak balas ubat lah. Okay. Kalau cooking food contohnya macam kentang. So contohnya kalau kita nak goreng kentang, kita biasanya kentang dalam bentuk ni lah kan, strip macam ni lah kan. Sebab apa? Nak bagi cepat masak. Cepat masak kan, takut lapar sangat dah. Pakai ni. Kenapa kena smaller size? Reason dia sama juga, total surface area tu. Kena tahu dah sepatutnya ni. Okay ni contoh-contoh dia. Okay, and then concentration factor, corrosion due to the acid rain. Okay, acid rain ni berlaku kebanyakannya kat kilang-kilang, kat factories lah, industrial area, factories. Kenapa? Okay, acid rain ni berlaku apabila ada asap yang tercemar lah kan. Asap ni biasanya datang daripada sulfur dioxide. Ada tak? Dia cakap tak pasal sulfur. Ni. Okay, so bila tengok sini building made of iron, mana-mana building yang ada dibuat daripada besi, allocated near the industrial areas will corrode fast. Maksud corrode ni terhakis Okay, mana-mana bangunan yang macam contohnya tingkap dia ke dibuat daripada besi kan. Mungkin satu bangunan tu daripada besi ke kan. Dia cepat terhakis kalau duduk kat area-area kilang sebab kilang ni menghasilkan asap yang kebanyakannya adalah sulfur dioxide. So bila sulfur dioxide dia react, dia evaporate, so dia akan hasilkan hujan tu, hujan tu akan jadi acid rain lah sebab dia dah tercemar. Okay, so bila kilang tu menghasilkan high concentration, so banyaklah acid rain yang akan keluar, yang increase corrosion tu, mempercepatkan hakisan tu berlaku. So baca je lah kat sini. Alright so kalau kata kilang tu kurang low concentration of sulfur dioxide, acid rain ada juga tapi level dia tak setinggi macam yang high concentration tu lah. Okay alright, so ini tak payah sangat. Tak payah baca sangat sebab dia macam berkait dengan pressure. So baca inilah. Okay
Okay ni temperature factor, bacalah cleaning dengan cooking. So logik kat situ Kalau nak cleaning, kalau pergi kat lobby kan, lobby selalu pakai panas kan, hot kan. Kan dia suruh kita pilih kan. So ada yang pilih sejuk je. Sejuk tu tak berapa lah tu. Pakai hot, jangan pakai hot sangat. Nanti siapa yang pakai tudung kan, rosakkan yang tudung. Teacher dah pernah kena, teacher mangsa keadaan je, teacher pilih hot. Habis tudung aku. Mujur bukan ni. Apa tu? Bawa eksklusif. Tak pernah ada pun. Ni tengok sini, baca. Okay, catalyst factor, teacher nak explain sikit. Okay, so catalyst factor ni dia ada dalam exhaust, car exhaust. Betul ke je tu? Betul lah tu. Car exhaust. Okay. So sekarang ni macam ni cerita dia. So bila kita isi minyak, dia isi minyak tu, minyak petrol tu akan bakar enjin kita untuk gerak lah. Okay, bila dia punya, kita panggil pembakaran tu sebagai ni combustion. Itu pembakaran petrol tu panggil combustion. Bila berlaku pembakaran tu untuk menghidupkan enjin nak bergerak tu, dia akan keluarkan gas yang tidak baik. Ni. Sebab tu kita disarankan pakai RON ni kan. Ni dengan 97 ni. Sebab dia lagi better lah daripada pakai diesel tu. Sebab diesel ni lagi menghasilkan soot. And then dia lagi tak sihat lah untuk environment. Ni kita akan belajar kat chapter 2.5 So teacher nak explain sikit je kat sini. So bila pembakaran petrol tu berlaku, dia akan keluarkan ini, carbon monoxide dengan nitrogen dioxide. Yang paling bahaya ni carbon monoxide ni. Sebab dia boleh harmful, dia boleh effect kita punya pernafasan lah, lagi-lagi yang ada asma tu kan. Okay, so apa yang dia buat, dia masukkan ni catalytic converter di dalam exhaust tu. Dia letak. Sebab dalam catalytic converter ni ada catalyst platinum. So apa yang dia buat, dia cepatkan, dia boleh tukar gas yang terhasil ni kepada gas yang sihat. Sihat pula. Yang selamat. Tak sihat sangat pun, selamat. Okay, yang inilah catalytic converter ni, gas yang tak elok ni masuk, and then dia masuk dalam catalytic converter, dia akan keluar water, carbon dioxide dengan nitrogen. So ini okey, ni tak ada masalah keluar kat environment. Sebab dalam environment kita pun memang udara kita pun ada beberapa persen carbon dioxide dengan nitrogen. So selamat kat situ. Okey, tapi platinum catalyst kita masukkan sebab kita nak cepatkan. So itulah function catalyst dalam catalytic converter. Kalau tak ada catalyst pun boleh berubah tapi lambat. So kita nak selamatkan environment kita kan, so kita masukkan catalyst, cepatlah penghasilan gas tu ni. Cepat dan selamatlah. Okey So sekarang sebelum kita nak pergi collision tak, teacher tak bagi semua. Kita tolong buat ini and hantar kat teacher sekarang. Sebolehnya siapa yang nak hantar lah, nak dapat markah. So buat ini sampai 10:50, sekejap je. Siapa nak markah hantar kat teacher kat Telegram. Ini saja, tak perlu sign soalan pun. So at least adalah latihan kita buat based on apa yang teacher explain tu. 10:50 hantar Teacher tunggu jawapan sampai 10:50 Ini teacher lock nama tu bagi markah lah.
Okey, baru dua. Baru dua yang ngantornya ha. Mana lagi ni ha? Yang dia sebenarnya ramai dah cukup 20 ni. Tapi siapa yang rasa dia tak banyak menyampuk dalam kelas? Ha. Okey. Okey, Aizata, Ayunianta, ha. Nana Anta. Okey. Lagi 3 minit, 3 minit, 3 minit. Okey. Ada anak Amrun teacher nak pindah. Okey, tak apalah. 3 minit ni tak ada ni, tak nak, tak mau. Nanti bila dah hujung-hujung nanti kalau nak tengok pointer lah kenapa chemistry aku. 20 markah tu banyak Homework lagi. Homework kalau siapa hantar setiap kali hantar memang bagi 20 lah. Mana fikir. Ada cikgu macam tak nak lah bagi 18 lah. Macam tak nak selesa sangat teacher bagi je. Jadi hantar bagi je lah penuh. Tak ada ni lagi 2 ni, lagi 2 minit ni. Yang lain buat apa tidur Aizuddin, Lutfi takkan Lutfi tak mau cuba, Aizuddin tak mau ke? Diana, yang jarang-jarang berbunyi. Hazim, Izmikail, Adila pun jarang juga ni. Yang lain-lain tu moderate lah, boleh lah. Amal aku rasa jarang. Itu yang masih lagi ni lah bawah 10. Khalif pun, ceritalah Khalif pun senyap je. Itu pun. Okay. Okay teacher tanda je dulu, nanti kita tengok jawapan dia. Okay. Teacher tanda dulu salah ke betul ke tak apa. Okay, itu sahaja. Okay, itu sahaja berapa orang je teacher bagi? 1, 2, 3 4, 5, 6 orang je. Tak laku juga soalan ni Ada tu buat benda lain tu. Okay, so jawapan dia mudah je. Meat cooks faster if it is cut into smaller size. Betul lah kan, siapa yang buat? In the refrigerator, decrease the growth of bacteria. Betul lah. Untuk ni lah. Untuk penghasilan bakteria. Okay, food cooks faster in pressure cooker because of high. Ini boleh 2 jawapan apa yang aku buat ni? 2 jawapan 2 jawapan boleh, tapi better buat yang kita belajar lah. Temperature boleh, pressure pun boleh sebab dia pakai pressure cooker kan. Tapi kita dalam factor tak ada pressure Okay, yang ini pula coal burns faster in small chips because of the large surface area that is exposed. Terdedah permukaan yang terdedah kepada reaction. So exposed. Okay, so itu jawapan dia. Nanti betulkan siapa yang salah Okay, baik. So sekarang kita pergi ke collision theory. Okay. Sebelum teacher pergi pada collision theory ni cakap pasal faktor balik, 4 faktor tu. Okay, ingat tak yang macam kita belajar 7.2
on mic tak ni? Okay, on. 7.2 kita belajar 4 faktor tu kan. Kalau perasan masa 7.2 dia tak cakap pun kenapa dan kenapa. Dia just cakap macam ni je. High temperature, higher ROR. Cakap macam tu je. And then bila kita pergi kat contohnya size. Smaller size, high ROR. Dia tak ada cakap why. Dia tak ada bagi tahu reason why. So kenapa dia tak bagi tahu? Sebabnya dia nak cerita dalam collision teori. Teori pelanggaran. So kenapa panggil teori pelanggaran? Sebabnya kita bercakap tentang reaktan yang bertindak balas. Okay, reaktan dengan reaktan ni dia kalau nak menghasilkan produk dia kena berlanggar untuk menghasilkan produk lah. Secara teori dan logiknya memang macam tu. Kalau dia tak berlanggar macam mana nak hasilkan produk yang baru? Kan? So macam mana dia nak berlanggar dengan cepat? So kita kena consider 4 faktor yang kita belajar tu lah. Okay, in terms of collision theory dia memang kena ada cara untuk explain. Explain dia kat mana? Explain pula. Tak apa ya, teacher dah memudahkan kerja-kerja awak. Tengok kat sini je. Kat sini je tengok. Hafal yang ni je terus settle. Okay, itu nanti dulu. Okay, so kita belajar dulu collision theory tu apa. Okay, collision theory ni kadang-kadang soalan suka tanya. Collision theory menyatakan apa? Explain tentang apa? So dia ada benda ada 3 je. Kita pergi kat sini lah. Yang ni dia macam tak berapa clear sangat. Sekejap, teacher nak pergi kat nota teacher. Ni application Ni 7.4. Okay. Collision theory, teori pelanggaran. Ini lagi clear. Satu benda dia akan cakap tentang a chemical reactions occur when the reacting particles first kali yang penting dalam collision theory. Dia ada bagi tahu particles, reacting particle ni maksudnya kat reactant lah. Partikel dalam reactant tu mesti collide with one another. Mesti collide with one another during reactions. Ini kena ada. Sebab soalan kadang-kadang state collision theory. So apa yang collision theory bagi tahu? Inilah 3 benda. Ada 3 sahaja. Okay. So yang B. Yang B ni dia akan ada keluar satu graf. Ini yang teacher nak berhenti sampai sini je. Pasal graf tu. So nanti next class pasal faktor terus habis. Terus habis lah. Okay. So ini point kedua yang collision theory explain adalah reacting particle must achieve a certain minimum energy we call as activation energy, ataupun dia kadang-kadang simbol dia macam ni. Activation energy adalah EAC. Okay, tak apa, baca dulu yang tu. Apa maksud dia nanti teacher explain. Achieve a certain minimum amount tu apa maksud dia? Minimum energy, sorry. Okay, so C. Okay, reacting particles with correct orientations of collision will result in reactions. Okay, ini dia cakap pasal correct orientation. Okay, teacher pergi satu-satu Teacher pergi satu-satu jap. Ni ada. So yang ini dia tak jelas sangat. So better refer kat yang teacher ni. So dia ada 3 sebenarnya. Ini dia macam dia dalam ayat dia. Dalam buku teks yang teacher ambil. So baik tengok kat sini dah buat dalam bentuk point dah A, B, C. Okay, so sekarang okay, dia nak cakap macam ni Kita cakap dulu pergi kat point yang satu. Dia kata chemical reactions occur when the reacting particle collide with one another during reactions. Okay, maksud dia gini. Collide itu berlanggar lah kan, bertembung kan. Pelanggaran tu kan. So, untuk menghasilkan satu produk, contohnya kita ada H2 dengan Cl2. So, dia nak hasilkan HCl. Contoh. Macam mana nak hasilkan HCl? Dia mesti berlanggar antara satu sama lain. So, bila dia berlanggar, dia akan break lah and then form new bond lah. Dia adalah cerita dia kat situ kan. Ni kita belajar dalam termo nanti Yang ni, bond breaking dengan bond formation ni. Tak payah pergi detail. So kita collide dulu. Collide. Okay, and then dia akan dapat produk. Dia akan dapat produk lah. Maksudnya collision theory ni tepat lah sebenarnya. Logik lah. Kalau tak berlanggar macam mana nak hasilkan produk. Ni tengok sini. Collide. Ini orientation, sorry. Ini kat sini. Pasal collision ni, collide ni kat sini. Collide. So dapat produk dia. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang ini teacher hold dulu, yang last sekali. Sebab dia ada graf sekali, teacher nak sekalikan Achieve a certain minimum energy tu nanti. Teacher nak pergi kat sini, C. Okay, with correct orientation. Okay, apa maksud dia? Yang ini. So bila dia satu dah berlanggar kan. So bila dia nak hasilkan produk, berlanggar with correct orientation. Orientation tu bermaksud orientasi kan. Dia kena berlanggar secara tepat. Kalau nak bagi tahu dalam ayat yang mudah, correct orientation ni, pelanggaran
yang tepat lah, di tempat yang tepat. Atau tempat yang tepat. Okey. Maksudnya, bila dia nak collide tu, contoh yang ni lah, teacher tunjuk gambar kan. Okay, bila nak collide tu, kalau yang correct orientation dia collide tepat kena kat HCl, macam tu lah. HCl, H ni kena kat HCl, kena kat Cl. So kita panggil correct orientations lah. Okay, yang ini H ni kalau dia collide kat sini, dia tak kena pun Cl dengan Cl. So kita panggil apa tu? Wrong orientation. Wrong orientation. Itu yang maksudnya collision theory bagi tahu kalau nak hasilkan produk kena correct orientation. Macam tu. So kalau wrong orientation tak hasilkan produk, dia akan bounce back. Bounce off tu maksudnya dia terpantul balik Bounce tu terpantul balik lah kan. Dia macam tak jadi produk macam ni. Ini correct orientation sebab dia langgar pada tempat yang betul. Dia nak hasilkan HCl. So H kena langgar Cl lah. H kena langgar Cl lah baru dapat HCl kan. So yang kalau macam ni wrong orientation, H tak langgar apa-apa pun, so dia tak dapat produk. So yang dapat produk ni kita panggil apa? Pelanggaran apa? Pelanggaran ini. Effective collision. Yang ini dalam collision teori penerangan nanti ada effective collisions. Yang ni yang wrong orientation tak menghasilkan produk ni panggil apa? Ineffective collision. So kalau nak faham effective collision dengan ineffective tu, effective collision ni pelanggaran yang menghasilkan produk. Effective collision pelanggaran yang boleh menghasilkan produk. So effective collision tu kalau nak hasilkan produk kenapa? Satu pertama kena collide with correct orientation. Kalau ineffective collision tu kenapa berlaku ineffective? Sebab collide with wrong orientation. Macam tu. So itulah yang collision theory cerita. Okay. So kita pergi kat yang B tu. B tu achieve a certain minimum amount tu apa? Minimum amount pula lah. Achieve a certain minimum energy tu apa maksud dia? Kita pergi kat bawah sikit. Ini yang teacher beritahu correct orientation, total energy greater. Ini kalau tak tahu pasal activation energy ni nanti tak faham. So tak perlu. So effective collision occur. So bila effective collision occur disebabkan correct orientation tu tadi dengan collision tu tadi kan. So dia akan menghasilkan produk lah. Kalau wrong orientation, ineffective collision dia tak hasilkan produk. Okay, so dia tulis kat sini, not all collisions between reactant particle result in reactions and formations of product. Sebab apa? Dia kata not all collisions, sebab ada collision yang correct orientation, ada collision yang wrong orientation. Sebab itulah tak semua collisions yang berlaku akan menghasilkan produk. Okay, mungkinlah contoh Amni dengan Khalif. Dia buat satu eksperimen ni. Mungkin Amni ni dia lagi apa? Pandai nak buat eksperimen tu contoh. Contoh eksperimen Amni ni dia hasilkan banyak produk. Yang Khalif ni tak tahu apa masalah dia. Dia mungkin tertidur ke apa, tak tahu apa masalah dia ni. Kita tak pasti, dia hasilkan produk yang sikit. So kita boleh katakan yang eksperimen yang Amni buat ni dia banyak correct orientation tu lah. Dia collide with correct orientation tu sebab tu menghasilkan banyak produk lah. Jadi cerita macam tu je. Nak bagi faham je Okay, so kita pergi ke activation energy yang dia cakap kat B ni. Yang teacher kata KIV kejap tu. Apa itu minimum energy, activation energy tu? Okay, jom kita tengok sini. Okay, pertama sekali bila sebut activation energy wajib tahu definition. Wajib tahu sebab soalan suka tanya. Take note suka tanya definition of activation energy. So teacher lebih suka pergi ke definition yang dalam nota teacher bukan nak bangga dengan nota teacher tapi teacher sukalah. Kalau kat sini pun awak boleh juga. Ni dalam buku teks ni teacher ambil. Okay, so minimum energy tu kita tengok dulu definition sebelum teacher pergi kepada ni lah, detail lah, secara detail. Sekejap ni. Aku dah jaga exam tadi. Kejap. Ada gangguan sikit. Dah jaga dah. Tak apalah. Okay. So ini So activation energy ni adalah the minimum energy that must be overcome by colliding particle of the reactant so that reactions can occur. So better you hafal ini bagi teacher. Definition. So rasa macam mudah nak faham. Cuma ini kalau berbanding yang ini minimum energy mana-mana pun boleh sama juga.
membawa maksud yang sama juga. Kejap apa ni minimum ni? Allahu Akbar. Ni salah hijau minimum mana pula dah, timun mana ni? Minimum. Ni salah hijau ni minimum jugalah. Salah hijau juga tu. Okay. So the minimum energy that must be overcome by colliding particles of reactants so that reactions can occur. Okay. Maksud dia kat sini, dengar teacher beri kat sini je lah. Teacher tak beri collision theory yang panjang-panjang tu. Sikit je tu. Okay, ini maksud dia, bila dia nak hasilkan satu produk, okay, teacher buat graf terus lah, graf dia terus, baru nampak sikit. Graf activation energy Okay, bila reaktor ni dia nak hasilkan produk, dia kena overcome satu halangan yang kita panggil sebagai EA. Ni halangan dia ni. So maknanya, partikel-partikel yang react tu, so dia nak hasilkan produk, dia kena atasi minimum energy tu. Ni. Inilah EA ni. Inilah EA tu. Sebab tu dia kata the minimum energy that must be overcome by colliding particle of reactant so that reactant can occur. Maksudnya ini adalah minimum energy yang perlu diatasi oleh colliding particles tu of reactant untuk mendapatkan produk. So ni untuk reaction occur ni lah. So dia kena atasi minimum energy itu. Minimum energy kita panggil sebagai activation energy ataupun simbol dia E besar, E kecil macam ni. Okay, awak akan jumpa EA gini kan? Ni salah ni. Kita nak pakai simbol A kecil gini. Small A bukan capital A. Okay. So itu. Okay, kalau nak faham ni. Gambar ni Kuda siapa ni? Kuda siapa ni? Ni contoh Lutfi lah bawa kuda. Okay, Lutfi pun nak apa ni? Ada palang-palang tu. Siapa nak tengok sukan ni so dia nak untuk dia pergi ke garisan penamat, kuda ni kena atasi satu halangan. So halangan tu yang kita panggil sebagai EA tu lah. So ni dia sama macam lari berpagar tu, sama Lutfi pun lari. So takkan nak langgar je. Macam mana nak pergi garisan penamat, dia kena lompat. So lompat baru pergi ke garisan penamat lah. Macam tu lah particles. Bila dia bertindak balas, dia kena atasi minimum energy baru dapat produk hasil dia lah. Okay. Okay, so kita pergi kepada ini. Dua ni. So inilah graf yang awak kena tahu untuk tajuk ni. Tadi yang sebelum ni yang kita belajar, graf ni pasal graf tindak balas. Ni graf ROR graf ROR ni graf apa panggil? Ni kita panggil sebagai energy profile diagram. Kalau ada profile je mesti dalam graf tu ada EA. Okay, note energy profile diagram adalah diagram diagram yang ada EA. So jangan confuse ini dia kata graf kadar tindak balas, ni graf ROR. Tak ada pun langsung pasal EA. Macam mana nak tahu graf tadi EA bila dia sebut profile? Okay, so untuk reaction ni kita ada dua jenis reaction. Satu reaction yang absorb heat, satu reaction yang lepaskan heat. So tak perlu detail lagi sebab ini ada dalam tajuk form 5 exothermic dan endothermic. Tapi just kena tahu, kena kenal exothermic macam mana rupa dia, endothermic macam mana rupa dia. Okay, so teacher ulang, energy profile diagram mesti ada EA. Dan energy profile diagram ada dua jenis. Satu untuk reactions yang kita panggil sebagai exothermic reaction. Satu kita panggil sebagai endothermic reaction. Cuma take note kat sini, exothermic reaction bermaksud reactions yang release heat. Tak perlu detail lagi tapi dah kena kenal lah. Endothermic bermaksud reactions yang absorb heat. Contohnya contoh since kita tak ada kat makmal, teacher boleh cerita je lah Contohnya teacher ada buat satu reaction ni. Teacher pun ada satu reaction lah. Okay, teacher minta seorang student, siapa yang bertuah tu, pegang test tube. Contoh teacher nak buat neutralization, so teacher masukkan CuO dengan dalam ni ada acid. Contoh neutralization lah ni kan sebab ada metal oxide dengan acid. Okay, teacher pun suruh awak pegang. Bila teacher buat reaction, okay pegang. Okay, pada asalnya tak rasa apa-apa kan, dia rasa macam biasa, sejuk, biasa je. Tiba-tiba dia pegang, tiba-tiba dia rasa test tube tu sejuk. Kenapa? Kalau sejuk bermaksud reaction neutralization ni release heat. So bila dia release heat, dia adalah kategori exothermic reaction. Itu maksud teacher lah, release heat tu. Teacher tak bagi detail sebab ini dah ada dalam tajuk termo form 5.
Okay, tu tak boleh nak pergi detail lagi lah sebab tak nak awak jauh sangat pergi. Relax dulu, tunggu form 5 nanti Okay, so ada pula satu eksperimen pula. Okay, teacher suruh student lain pula. Okay, teacher nak buat eksperimen ni pula. Okay, so contohnya teacher pakai satu nama, teacher ni water. Teacher pun ambil ammonium sulfate. Teacher pilih ammonium sulfate. Okay, teacher pun masukkan dalam water. Lepas tu tiba-tiba awak rasa sekejap. Silap apa ni? Release heat. Silap. Kalau sini, kalau neutralization dia kena jadi panas. Sebab reactions ni release heat. Neutralization memang exothermic. Faham So ni, react dengan ni, tiba-tiba pegang test tube, daripada biasa tu tiba-tiba awak rasa panas. Kenapa panas? Sebab neutralization ni adalah exothermic reaction, dia release heat. Bila dia lepaskan heat, sebab tu heat keluar, dia keluar ke test tube je lah kan. Awak akan rasa panas. Terbalik. Okay, ni pula, contohnya teacher letak ammonium sulfate, teacher nak dissolve dalam air. Awak pun pegang, bila dah ada reaction tu, tiba-tiba rasa sejuk. Kenapa sejuk ni? Sebab reactions ammonium sulfate dissolve dalam air ni merupakan endothermic reaction. Endothermic reaction tu dia absorb heat. Siapa yang absorb reaction ni lah, dia heat. Dia absorb. Sebab tu test tube akan jadi makin sejuk. Dia ada dua reaction tu. Okay, tapi tak payah nak detail sangat dekat tu je. So kena faham exothermic release heat, endothermic absorb heat. So nak kena tahu apa? Cara nak lukis. So teacher bagi tips kat sini. Teacher bagi tips sebab dia macam lebih kurang tapi dia berbeza. Sama tapi tak serupa Tengok kat sini. Apa beza dia? Okay, teacher pergi kat tips teacher. Okay. Exothermic ni awak ambil perkataan EX. Kenapa rupa dia macam ni? Nampak sama tapi sebenarnya tak sama macam endothermic EX tu nak bagi ingat, awak ingat exit keluar. So bila kita keluar, contoh daripada makmal kan nak keluar daripada satu bangunan, awak kena turun tangga. Jangan cerita pasal lift tu, teacher nak cakap pasal turun tangga turun tangga. Awak duduk kat makmal teacher, pasal awak nak balik kelas, awak nak exit kan, awak turun tangga. So graf turun tangga. Macam mana graf turun tangga? Awak tengok sini. Dia reaktan kan? Reaktan, lepas tu dia kena ada EA, halangan dia. So dia terus turun lagi bawah produk. Ni, turun tangga ni. Sebab reaktan lagi tinggi daripada produk tu. Nak bagi faham ni tips teacher ni. Okay. So yang ini pula, sebelum teacher pergi detail apa nak kena tulis tu. Okay, endothermic. Okay, ambil kat sini EN. Enter. Nak masuk makmal teacher ni daripada kelas kan, terkedik. Nak masuk. Naik tangga. Makmal teacher. Naik tangga gini kan. So graf dia akan jadi reaktor rendah sikit, ni produk naik sikit. Ni reaktor ni rendah ni kan. So produk tinggi sikit. Dia macam naik tangga lah. Cuma dua-dua ada EA. Tu yang beza dia tu. Beza dia kat sini. Ketinggian reaktor dengan ketinggian produk. Ni ketinggian reaktor dengan produk berbeza. Macam mana nak ingat? Ingat cara teacher tu lah. Kalau exothermic dia exit. So bila dia exit, kita kena buat graf macam ni. Ketinggian reaktor tu lagi tinggi daripada produk. Okey. Okay 11.10. Sempatlah habiskan pasal graf sahaja. Okay. So pergi kat sini. Ni in an exothermic reaction yang kita kata tadi exit kan. So dia turun tangga. So graf dia gini. Reaktan turun sikit, produk bawah sikit kan. So maksud dia the total energy of reactant ni total energy ni sebab graf energy kan is higher than total energy of product. Ni maksud dia apa? Tangga tadi tu lah. Ni turun tangga. So ini reactant kan. Ini produk kan. So total energy of reactant tu memang lagi tinggi lah. Nampak lah ni. Dia lagi tinggi daripada produk. Tu maksud dia. Ni kalau siapa hafal ini dia boleh lukis ni. Ataupun hafal cara teacher pun boleh juga exit turun tangga. Nak buat lukisan ni lah. Okay. So yang ni pula endothermic macam teacher bagi tahu naik tangga. So bila naik tangga, total energy of reactant lagi rendah daripada total energy of
product. Inilah in endothermic reactions, the total energy of product is higher. Ni higher than total energy of reactant. Ni maksud ayat dia. Dia nak jelaskan tentang energy profile diagram. Okay. So teacher pun nak bagi senang ingat, teacher pun buat turun naik tangga tu. Okay. So kat sini contoh. Ini biar dulu. So habis kat sini lah collision orientation tu biarlah. Sikit je tu esok habis. Main sini. Ni. Okay, bila nak buat ni, contohnya teacher buat kat sini lah. Tak payah tengok. Soalan kata sketch ataupun draw. Draw energy profile diagram. Satu, exothermic. Dia akan bagi satu reaction lah. Contoh reactionnya A plus B dapat C plus D. Okay. Teacher pun bila nampak profile ni mesti ada EA. Kalau ada profile tu mesti ada EA. So buat gini dulu. Energy. Teacher tak nak buat ni. Teacher tak mau. Tak payah. Tak payah ni. Ni tak payah. Ni simple nama tak payah. Tak payah buat. Buat Y axis saja. Macam ni je. Okay. Macam ni. Dalam buku teks pun ada ajar. Tak payah. Tak payah buat. Ni pun tak payah. Ada lagi tak payah atas. Tak payah buat. Tak payah buat. Yang penting kita nak bagi markah kat sini sahaja. Ni dapat markah. Okay. So teacher kata exothermic kan. Exothermic. Okay, exothermic apa ingat? Exothermic aku tak ingat dah siapa lagi tinggi ni kan. So awak ingatlah exothermic ni exit turun tangga. So buat gini. Ni ada activation energy wajib. Lepas buat gini. Macam tu. Turun macam tu kan. So exothermic lah tu. So bila dia bagi, kalau dia bagi equation macam ni, awak kena buat lah. Reactant dia apa? A plus B. Kena buat. Produk dia apa kat sini? C plus D. Okay, satu lagi yang awak kena label adalah EA dia kat mana? Okay, EA dia wajib kat level reactant. Tengok sini Ni reactant kan? Reactant kan nak garis. So inilah EA dia. Dia kena label EA. Macam tu. Okay, kita pergi kat ni pula. Andai kata soalan minta kita buat endothermic pula. Endothermic. So endo ni kalau nak ingat dia kata N lah kan. Enter. So dia contohnya E tambah F dapat G dengan H. Contohlah So nak ingat dia punya graf, profile diagram mesti ada EA, endothermic, EN ni enter. So enter kena naik tangga. So benda pertama sekali buat dulu axis dia iaitu Y axis sahaja. So start kat sini. Naik tangga mesti yang permulaan tu rendah kan. Ni buat halangan dia gini. Macam tu. So ini E dengan F. Ni G tambah H. So kat mana? Kat sini akan keliru ni. Kat mana EA dia? Student selalu buat silly mistake kat sini. Salah. Bukan kat situ. Kat mana dia kena level dengan reactant. Sebab reactant yang nak hadapi ni minimum energy bukan produk. So awak gariskan saja kat reactant tu. Garis macam tu. Lepas tu tarik. Ni EA dia. Inilah minimum energy yang perlu diatasi oleh E dengan F ni untuk dapatkan G dengan H. Kalau reactant ni, inilah EA dia untuk A dengan B atasi ni. Untuk hasilkan C dengan D. Sebab tu kita kena tarik ni daripada reactant tu baru kita boleh lukis labelkan EA. Inilah EA. Ini tak payah lagi lah. Macam tu. Okay. So ni dia kata release heat merujuk kepada exothermic. Absorb heat merujuk kepada endothermic. So teacher nak buat ni je. Homework esok teacher nak tukar hantar. Esok teacher nak panggil nama. Nama biasanya yang tak hantar homework lah teacher panggil. Tolong buat macam mana. Dia dah bagi reference kat sini dah. Reference kat sini pasal exothermic. Try lah buat endothermic macam mana. Ni homework awak. Okay, so kita dah belajar tentang collision theory dah masuk dan cara buat diagram. So esoknya terus pasal dah habis. Esok terus habis. Gitu. Ni last sikit lah.
Ni energy content of product is lesser than. Ini sama macam kat atas Ni. Ni energy ni. Okay, so since 11-16 kita habiskan last awal. Yuhu. So better lah buat terus yang ni kalau tak nak ada homework berpanjangan, dia tangguh-tangguh. Okay kalau ada soalan boleh tanya teacher kat Telegram je. Okay, itu sahaja untuk kelas kita. Jumpa next class. Tak tahu lagi bila tu kan? Esok ke lusa? Nanti teacher tengok balik. Okay, jumpa next class pukul 12. Esok kan? Bye. Assalamualaikum. Terima kasih teacher. Okay. Thank you. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Sama.